Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يبصرون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشف عنه غيره. اللهم أكرمنا بالإسلام والإيمان. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Islam dan iman. Allahumma amitna bil Islam wal iman. Ya Allah, matilah kami dalam keadaan Islam dan beriman. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi sidang jemaah muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kita ke hadrat Allah Taala. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba-hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa di sisi Allah Taala. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat yang banyak itu, insya-Allah kita akan mendapat syafaat dan pertolongan daripada baginda di akhirat kelak, insya-Allah. Berkata Imam Al-Ghazali, kenapa kita masih diberi peluang untuk hidup sehingga hari ini? Begitulah ayat dia. Apa tujuan? Kita masih diberi, bertanya Imam Ghazali, kenapa aku masih diberi peluang hidup oleh Allah Ta'ala sekarang ini? Ialah untuk diberi peluang bertaubat di atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi pada malam ni suka saya nak kongsi hadis Nabi SAW yang bertajuk menggalakkan menambah amal kebaikan. Tak kala usia dah senja dah. Dah senja dah cikgu. Dua-dua cikgu. Kan ada lagi cikgu belakang. Oh, cikgu. Cikgu guru lelaki, cikgi guru puan. Gitu, hamba faham betul tak? Nampak tu? Usia senja dah. Cukup lah duk buat-buat benda lara. Arab kata lara. Orang putih kata apa just ni? Nonsense. Tak ada faedah. Duk lepak kedai makan. Habis gitu. Ada satu patung. Patung. Boleh jawab ke? Jawab. Buat orang punya. Pernah dengar tak patung ni? Buat benda apa agaknya? Suti jawapan ni. Buat orang punya. Orang punya tak tahu. Kalau dia tahu, tak mahu. Agak-agak benda apa? Buat orang punya. Orang punya tak tahu. Kalau dia tahu, tak mahu. Orang Cina panggil kelanda. Kelanda, tahu tak? Dok belajar sekolah, tak ada kelanda. Keranda lah tu. Keranda. Satu kisah berlaku. Dok baca lagi hadis. Seorang Cina non-Muslim masuk Islam. Tempat hamba di Bandar Baru. Saya pun planning ke dia. Nama dia Osman.
Kata masuk Islam, mariah ngaji dengan ustaz. Malu ustaz, malu dia. Semua orang bayar yuran, tak payah bayar yuran mari ngaji. Abata. Saya pun plan, umur berapa 55, okey. Mengaji molek-molek. Lepas tu saya nak hantar dia ke Pondok Mustaqim. Naim tahu kan Pondok Mustaqim? Nak hantar ke Pondok Mustaqim. Saya dengan kawan-kawan beberapa orang pakat nak bayar yuran. Apa benda lah kita nak bayar, biar duduk mengaji situ. Faham sendirilah Pondok Mustaqim Haji Manan ni lagu mana. Masuk muka pintu tu benda apa? Depan. Dak aje masuk singai. Terpengah-pengah nak jawab. Hotel masuk hotel. IP masuk. Pondok Mustaqim sebelum masuk lipat kanan Haji Manang ni susu khanda Batu Nesang. Senang. Orang mati 3-4 pagi pun gilah ambil bayar nombor 2. Ambil dulu selesai. Esok bayar. Saya pun bawa lah dengan sahabat 2 orang, bawa Man. Bukan Usman ni. Man Mu'allah. Cina ni ya Allah, tak boleh tengok kelanda. Takut. Dia pun masuk tengok kelanda dah. Ayah cik, tengok kelanda dah. Hamba pun lipat tanya bincang dengan ustaz ni nak letak ni, tak apalah yuran kita bayar makan minum apa ni. Balik ustaz, tak boleh belajar situ ustaz. Kelanda. Aku duk fikir menatang apa pula lah kelanda. Oh, aku ingat yang Belanda. Kelanda ustaz, kelanda. Kenapa? Tu depan ada kotak kelanda. Allah. Tengok kamu Mabawi, tengok kamu Dewan Bahasa. Oh, kelanda barulah tahu. Kotak tu buat orang punya. Orang punya tak tahu. Kalau dia tahu tak mau. Nak kelanda? Tak ambil. Tu tukang buat. Buat orang punya. Orang punya tak tahu. Kalau dia tahu, mau macam mana? Okey, stop situ. Tu dia. Nak ceritanya Okey, dah usia dah senja ni. Saat ni ada di Jabat Agama, pengurusi masjid, setiausaha bendahari diminta hadir ataupun wakil masjid. Macam-macam lah perbincangan. SPRM pun ada, integriti. Jangan main. Contoh masalah nak menguruskan, wallahualam, ada benda-benda yang sensitif. Contoh nak cerita yang perbincangan baik sejik tutup. Apa jadi gitu? Baik sejik tutup ustaz. Apa? Kalau sejik maksudnya tutup ni terhak orang masuk 40 orang je sembahyang Jumaat. Sembahyang fardu 12 orang. Maka ketika itu PKP masa Covid tengah galak, tengah mengamuk, masjid terhak sembahyang Jumaat 40 orang, sembahyang fardu 12 orang saja. Orang mari sembahyang Jumaat pukul berapa? Tell me now. Pukul 7, biar betul. Baru habis salam subuh. Pukul subuh. Siapa dah? Patutnya masjid buka pukul 11, pukul 12 pintu pagar. Pukul 9.30 tunggu dah. Kena buat gitu pula singa. Tapi dak lah gitu, kita tak mau. Manusia apabila dah tutup, dah terhak, baru berebut siapa kita royak pada hari Jumaat. Hak mari dah sembahyang Jumaat hari ni dah, minggu depan ikut orang lain pula. Dia juga bahan agama dia belaka, orang lain pun nak go. Berebu. Contoh okey, kita nak baca hadis Nabi SAW yang berkenaan galakkan menambahkan amal kebaikan. Fastabiqul khairat. Lumba-lumba dah.
Lumba-lumba mari sejid, lumba-lumba mari surau, lumba-lumba derma, lumba-lumba belajar, lumba-lumba buat kebajikan. Tak boleh buat dah benda lara, benda maksiat. Ni tua 60 belaga ayam lagi. Belaga ayam. Maksiat lagi. Kata Tok Guru ni Aziz, jangan salahkan orang lain kelak apabila mata dah pejam. Kata Tok Guru ni Aziz dalam kuliah di Bandar Kota Baru setiap pagi Jumaat, dalam Bandar Kota Baru, kalau buat dalam Dewan Zulkifli, Dr. Zulkifli dah buat dalam Dewan, tak muat, buat bawah Pasar Kenafi, penuh dengar. Melayu, Cina, India, Muslim, non-Muslim, Tokca pun ada. Kata Tok Guru, kita semua ni ibarat sedang naik kapal terbang. Kita sedang naik kapal terbang nak pergi ke Mekah. Buat benda? Dua benda lah, umrah ataupun haji. Kita semua ni ibarat sedang naik kapal terbang, duduk macam duduk dasura ni, duduk tapi duduk macam dok jalan, pada hakikatnya berjalan. Duduk dalam kapal terbang cengok macam dok jalan, hakikatnya jalan. Sebelum kita pergi ke Mekah umrah haji contoh, gapo kita buat masuk dalam beg bagasi kita? Benda apa? Kain ihram, tuala, seluar, baju, buruh gigi, ubat-ubatan, adalah. Apa yang kita kutip masuk dalam bagasi kita, siapa di Mekah, itulah kita yang akan kita keluarkan. Betul tak? Gitulah ibaratnya kelak apabila kita dah mati. Segala hak kita kutip apa dia? Pahala, kebaikan, bagus. Tapi kalau kutip dosa, kutip maksiat, benda yang tak comel, kalau sebelum kita sapa ni, sebelum kita terbang, kita sapa ni ke Mekah contoh, baik kita sebelum kita sapa ke liang lahat, baik kutip buang. Hak mana-mana sahih, hak mana-mana tak boleh, macam-macam. Nah, benda-benda mungkar, benda-benda zalim, ambil itu orang, pecah amanah, mencuri, menipu, hak kutip tok dalam bagasi tu, kutip buanglah sebelum sampai ke Mekah. Kutip buanglah sebelum sampai ke liang lahat. Selagi masih ada. Tajuk hadis Nabi ni dia kata apa? Galakkan menambahkan amal kebaikan tak kala usia senja. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Nadhir. Apa maksud nadhir? Dan apakah kamu tidak dia kata, dan apakah kamu tidak memanjangkan umurmu? Dan apakah kamu tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang berfikir? Tazakkaru. Dan apakah tidak datang kepadamu pemberian peringatan? Peringatan ni apa dia? Nadhir, peringatan. Basyiran wa nadhiran, peringatan. Nah, peringatan. Bahar rasuah tadi, fungsi masjid, institusi, bendahari, SPRM, pegawai daripada Terengganu mari. Puan cerita dia siasat takak orang macam-macam. Nak ceritanya kerana rasuah. Dah. Dia kata contoh dia beritahu tadi. Pengurusi masjid nak pergi kapek. Pengurusi masjid, umat Jumaat kata kapek kena tukar dah 10 tahun. Tak ada spring. Nak cari kontraktor, nak cari orang, jangan korni. Adik-beradik, apa telah lagi? Anak-beranak, apa telah lagi? Jangan main. Ataupun pengurusi, anak dia belajar di Yaman, di Jordan, mana-mana, Syria ke Mesir, balik-balik dekat bulan puasa, anak dia minta maaf, suara tak sihat. Anak dia dekat nak puasa,
nak ambil anak dia jadi imam. Anak pengurusi jadi imam tarawih. Bayar apa? 3,000. Pegawai kata kau boleh elok lah. Buka pada anak orang lain. Takut berlaku benda-benda ni. Kita bincang detail tadi. Sebab benda ni berlaku dalam institusi tersebut. Beringat Melaka tu. Termasuk dalam surah juga. Nah, guna pakar tak ada hitam putih. Ada duit surah ada apa? Ada. Pesan dah kepada saya, pegawai SPRM kata, saya bagi duit saya untuk tabung masjid, untuk tabung surah. Bukan untuk disimpan. Ada masjid kita ratus ribu, juta-juta. Wak anda simpan. Kalau saya nak simpan, baik saya simpan tabung haji. Kata pegawai SPRM tadi. Saya bukan nak simpan kat masjid. Oh, masjid ni 1,5 juta. Masjid ni 1,5 juta. Masjid ni 2, 3, 400 ribu. Buat anda. Kalau tidak dimanfaatkan untuk masyarakat. Nah, contoh. Dia khabar gitu. Nak khabar apa? Sikit sebanyak buka. Dah, kembalikan. Dan seterusnya dah. Kalau macam ni. Contoh, saya nak surah kita. Kalau dia kata tabung am, boleh buat belaka. Kalau tabung Ramadan, nak masuk Ramadan, Hajiman, nak masuk Ramadan, infak Ramadan, untuk Ramadan saja. Nak beli untuk buat benda lain, tak boleh dah. Oh, jangan main. Kalau tabung am, boleh belaka. Tabung khusus, tabung khas untuk ni, dia untuk itu saja. Kena ambil faham. Baru kadang balah saja ke. Dah boleh duit ni, duit itu, duit ni. Kena faham balik. Hak surat pun sama. Kalau dia duit am, boleh belaka buat. Untuk beri ke ustaz mengajar ke, makcik cleaner, ada orang mari tolong-tolong buat. Benda nak bayar apa? Contoh tabung am. Kena faham, tabung khas. Okey. Nazir. Allah Ta'ala sebut dalam surah Fatih tadi. Dan apakah kamu tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang berfikir? Gini ya. Balik lagi dah. Belaka-belaka termasuk ustaz. Rumah ada tali. Orang yang jahit kain tu, orang pakai talim dah. Kau pakai tali rupiah, talim dah. Nak ukur ni, Haji Man. Tali ada. Tali beg. Pula. Oh, tali ci. Ada berapa panjang? 60? Dah je jahit 60 60 inci. Tu lah. Balik sekarang, letak atas meja. Haji Awi, letak atas meja. Bukan Tok Awi, Haji atas meja. Letak tali inci tu atas meja. Duduk isteri sebelah. Kalau ada suami isteri duduk depan just ni. Cikgu Suk, Cikgu Li. Siapa buat semua, ambil tali inci, bilang. Haji Mam berapa umur? Okey. Dia ada 60. 10, 20. Allah, 3 tahun lagi nak hidup. Tobat Haji Mam, tobat. Cukup awak benda lagu. Jangan awak jahat Haji Mam. Termasuk aku kan. Amba baru 53. Panjang lagi. Ingat 60. 3 tahun lagi. Haji Mam, extra doh. 70 lebih kau kena sambung. Orang lain pula. Saya baru 30. Boleh tahan sikit. Ni muhasabah diri. Tak ada masa dah ni. Allah Ta'ala bagi peluang ni. Tak ada masa dah. Sebab tu orang yang mati, kita tahu orang yang mati diberi peluang hidup, dia nak benda. Sedekah dah. Fa'as-saddaqa wa akum minas solihin. Aku nak sedekah. Nabi sebut, ulama sebut, orang yang sedekah dia akan menyesal. Sebab apa? Ya. Orang yang tak sedekah lagi menyesal. Orang yang sedekah pun nyesal. Sebab apa? Asal derma RM1. Asal RM1. Dulu, kini, selamanya. Derma ni, dia sedap hak belah kelupur. Ni pengalaman saya dia. 40 tahun hari. Saya best yang kedua nak pergi ke tanah Arab, Syria. Best yang pertama siapa ada, saya yang kedua. Yalah, Nano nak cari PT. Pergi ke Subang Jaya tak silap.
Tiap bulan saya kata 4 kali jemaah 90, 100 ribu lah. Itu ada ingat lah, cerita lama. Dah, diikuti. Saya pergi, masa tu imam Allah yarham Ustaz Nasuha. Siapa ingat siapa dah? Dia duduk di Bukit Cerakah. Ustaz Nasuha ni dia ada suara sedap macam Ustaz Badrul Amin. Bawa zikir, orang akan menangis. Okey. Saya pun pergi. Dia kata, Ustaz, saya ni daripada pelajar Kemaman, nak buat kutip demo, nak pergi Syria. Okey. Oh, dia kata gini, daripada Kedah pun mari juga ni. Daripada Kemaman nak kutip, Kedah pun ada surau tak silap nak kutip juga. Kita pun orang muda ngalah. Dia kata gini, Ustaz, beritahu Ustaz Nasuha gini, hari Jumaat ni beri ke orang Kedah, biar dia kutip. Tak apa, kami pun jalan dulu tengok minggu depan kami mari. Bila dah nak kutip derma, kena tengok tarikh, betul tak? Tarikh orang dapat? Tarikh, oh ni tarikh hari kutip Jumaat ni, tarikh dapat gaji, ya bagi dia, kita tolong kutip. Minggu depan kita pergi. Nampak tu? Nak cerita orang KL ni. Orang KL, dia dari pejabat dia pergi sembahyang Jumaat. Kita dari rumah sedah Seria. Sedah dulu kini selamanya. Sedah Seria. Tak dalam celah pia, dalam kilah. Tak dalam kotak rokok. Sedah Seria. Orang Kelupu, Ustaz siapa tu? Hari ni kutip orang Kedah, minggu depan saya pergi. Ada dalam sebuah van, econovan lah saya pergi. Ustaz Nasuha pun naik atas mimbar. Sebelum khutbah dia kata Assalamualaikum kepada sidang jemaah. Tengah hari ni didatangi oleh pelajar Kemaman, Taman Islam Kemaman, untuk kutip derma, untuk selanjut pelajaran ke Syria. Jadi minta jemaah-jemaah kita buat derma, dan setiap pintu ada 5 pintu. Ya, ada 5 pintu, anak-anak pelajar akan tunggu di depan. Kita pun beri je salam, Assalamualaikum. Ustaz Nasuha pun beri salam sembahyang Jumaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita pelajar, kita set dah satu pintu 2 orang. Kita malu nak pergi kutip derma, hingga ke jatuh kemaluan. Giam bangun bawa sejadah. Duduk depan pintu, duduk sejadah. Derma. Mula orang bagi Seria RM1, RM2, RM5. Dah derma. Lepas tu semangat sikit. Seorang tarik 20, seorang tarik 10, seorang tarik 50, seorang tarik 100. Ada pakcik tu pakai kok, bosku kok. Masa tu bosku tak ada lagi. Bosmu. Dia buka beg dia. Adik ni daripada mana? Kemaman. Nak pergi belajar kat mana ya? Di Syria pakcik. Seru. Sekepingnya hak 500 lah ni. Tak ada dah lah ni hak 500. Tahu bila 500. Budak lah ni ada. Nak ada jeba 500 dah apa. 500 keping sak. Dia foto dah poket, masuk tok dah poket. Ni ambil untuk adik adik masa ni. Nak ceritanya, dak main Seria sama Seria, sebab kita daripada rumah dah Seria sama. Contoh Nah, sebab tu orang yang dah mati, dia derma dah atas dunia, dia akan menyesal. Sebab apa? Siki. Asyaitanu ya'idukumul fakir. Syaitan janji dah. Setiap kali nak buat derma, syaitan janji dah. Gak mari dalam hati. Jangan banyak Kat gigi jadi miskin. Nak ambil dah jemaah tadi hak 100. 100, 50, 20, 10, 5 riyal, Seria. Ambil hak dalam tu 5 sen. Allah. Gaji. Kedekut. Sebab apa? Syaitan dah janji. Jangan banyak. Sebab tu Ustaz selalu sebut untuk diri Ustaz sendiri. Harta kita ni sebenarnya ada 3, dah banyak je. Harta kita ada berapa? 3. Harta kita ada 3. Yang pertama, harta kita makan minum. Harta yang kita makan minum dah jadi najis. Betul tak? Kemarin kita makan, kita ke darah, kita makan, kita minum. Hari ni begok dah. Hari ni jadi najis, tai. Kedua,
Harta yang kita tinggal, dia jadi apa? Rebutan dah. Betul, pusaka dia jadi berebut dah. Balas dah, berebut dah. Aku nak ni, aku nak ni. Saya baru dapat maklumat. Tapi saya tak mau khabar tempat mana. Berlaku belah air putih. Masa ayah dia ada ayah dia termasuk Haji Mang pergi semayang hajat atas tanah dan bukit. Sodok. Ayah wakaf untuk buat pondok. Ayah wakaf tanah untuk buat pondok. Dah jalan dah. Ada pondok dah jalan. Ayah mati. Agak-agak jadi guna. Anak nak ambil balik. Jadi guna hukum bah. Sebab itu penyakit yang paling bahaya bukan COVID, bukan kanser. Penyakit paling bahaya adalah jahil agama. Tak tahu halal haram. Harta yang diwakafkan oleh ayah dah mati, anak pun musyarat nak ambil balik. Cuba cek, ada jauh. Dalam 10 km lagi siapa? Nak kata apa? Allahu Akbar. Sebab apa? Jahil agama. Ni sebab kita mari ngaji, mari dengar supaya tahu halal, haram, dosa, pahala. Nah, sejeka ambil tanah orang, haram, menipu, di akhirat menjadi ular yang besar akan membelit leher orang yang mengambilnya secara haram. Jaga. Allahu Akbar. Hadis ni kita tengok dia kata Ibnu Abbas dan ulama terkemuka. Makna ayat ni adalah, bukankah kami telah memanjangkan usiamu hingga 60 tahun. Nampak tu? Ada Allah Ta'ala panjangkan umur dia 60 tahun. Kena dah lah ni 60 tahun. Cuma dia tak sebut Haji Mang. Bukankah kami telah memanjang usiamu hingga 60 tahun. Hal ini dikuatkan oleh hadis yang akan kami sebutkan insya-Allah. Ada pula yang berpendapat 18 tahun. Ada lagi yang berkata 40 tahun. Ini adalah perkataan Al-Hasan Al-Basri, Kalabi Al-Masru' yang dinukilkan oleh Ibnu Abbas. Mereka meriwayatkan bahawa penduduk Madinah, tengok tu, diriwayatkan penduduk Madinah apabila salah seorang dari mereka mencapai usia 40 tahun. Penduduk Madinah ni, apabila mereka semua ni sampai usia 40 tahun, dia mengkhususkan dirinya untuk beribadat. Tapi kalau kita ni standard cikgu usuk, berapa puluh tahun baru nak mari Surabaya. RTM tau. Dah masa hijri dah. RTM dia Haji Mang. Rehat tunggu mati. Haji Mang dah rehat tunggu mati, Haji cikgu usuk. Lah ke? Ni RTM ataupun GM. Apa GM? Gi mari sejak Surabaya. Berapa minggu lepas, sahabat kenal aku. Saya berkuliah hari Rabu, minggu kedua, hari Sabtu, minggu akhir keempat, Masjid Mok Cili. Sahabat yang bersara Petronas, saya difahamkan. Ustaz pergi kuliah di pejabat dia, KSB, beberapa tahun yang lalu, masa dia masih bekerja. Mati dalam sembahyang. Mati dicemburui. Mati di mana? Mati di Mekah, mati di Madinah. Sayyidina Umar minta, ya Allah, matikan aku di Madinah. Allah Ta'ala makbulkan. Makan Nabi SAW, makan Sayyidina Abu Bakar, makan Sayyidina Umar, sahabat dunia akhirat.
Sahabat kita, saya difahamkan, masa tengah mengaji Quran, sahabat-sahabat bawa balik Masjid Matsili sana, ustaz ada orang meninggal kat mana? Masa tak silap ustaz, rakaat kedua meninggal dalam solat. Saya difahamkan mak dia pun meninggal dalam solat. Mak dia pun meninggal dalam solat, ni anak pula meninggal dalam solat. Meninggal dalam solat, dalam berwuduk dalam masjid. Mudah-mudahan mendapat keampunan dan nikmat Allah Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita begitu. Ditanyalah anak-anak masuk dah lawat WhatsApp group. Ayah ni buat benda apa? Gapa gak amalan? Ayah ni buat apa? Gapa amalan? Sebelum tidur malam, ayah sagim membaca Quran, mengaji. Jangan tinggal. Nabi sebut as-sawmu wal Quranu, dua ni yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. As-sawmu, puasa, wal Quran, dan Quran, yasfa'ani, dua ni beri syafaat. Dah puasa dak cukup bulan sekali, sebulan setahun sekali Ramadan. Habis Ramadan puasa benda pula Haji Mat, puasa 6 bulan Syawal. Habis bulan Syawal nawak pula bila? Isnin Khamis. Lepas Isnin Khamis puasa hari putih. Berapa belah? Setiap bulan-bulan Islam 13, 14, 15 ke arah tua ni, 40, 50 ni cukup makan-makan, selang-selilah berpuasa. Contoh, Nabi kata puasa dan Al-Quran akan beri syafaat. Bukan di pada mahsyar no, di titan sirah no, di mizan timbangan no, di alam barzah dah. Ada berlaku satu kisah. Seorang budak muda, ni bukan hadis, bukan Quran ni. Seorang budak muda, dia balik malam-malam kerja lewat je mah. Balik lewat pula, dia lalu kat kubur. Dia tengok cerah. Balik malam-malam lalu kat atas kubur, nampak cerah, bercahaya. Agak-agak just ni berhenti tak kalau bercahaya gitu kat jabur kubur? Kok gitu. Dia tengok ada cahaya. Dia memberanikan diri, berhenti motor, pergi atas kubur. Apa-apa pun cari rating kayu, pacok dulu. Tanda je mah, tanda. Cak, tanda. Tembak lah, tak tunggu lama-lama. Dia pun balik. Esok semayang subuh, hari cuti, kita Tok Imam. Malam saya balik kerja, malam nampak cahaya atas kubur. Mari kita tengok. Ajak lah. Tok Imam, Tok Bilal, AJK, jemaah ada. Pergi tengok kat kubur mana. Tengok, tahu kayu yang saya pacok mana. Pergi tengok, kena pasti, ni siapa dia? Ni arwah. Baru duk ingat ni arwah. Pak lelaki Oh, isteri dia duduk dah kapung sekian. Mari kita tanya. Pergi tanya isteri dia. Kubur sekian-sekian ni arwah suami ke? Oh, ya. Arwah suami ni tok guru ke? Tak. Ustaz ke? Tak. Guru Quran? Tak juga. Ngaji ke? Tak. Habis tu suami siapa? Suami saya ni buta huruf. Quran tak erti baca Jawi, tak erti baca bahasa Melayu Malaysia, tak erti Jawi, tak erti baca Belaka. Tapi saja suami saya, sebelum dia tidur malam, dia buka Quran selah-selah. Dia tak baca pun, tapi tengok. Allahu Akbar. Berapa perkara dalam Islam, lihat saja dapat pahala. Apa dia? Antaranya Al-Quran. Lagi di Mekah apa? Baitullah. Tengok muka siapa? Wajah ibu dan ayah. Tengok muka orang alim. Nampak tu?
Muka-muka orang alim, muka-muka orang yang soleh. Contoh. Jadi nak ceritanya penduduk Mekah pula. Penduduk Madinah kebanyakan mereka selepas apabila mencapai usia 40 tahun, mereka banyak beribadat. Kita 40 tahun lah ni duduk mana? Atas jalan ke? Lepak-lepak ke? Kedai makan ke? Main game ke? Yoya-yoya ke? Nampak tu. Beza kita penduduk Kemamang ni dengan penduduk Madinah. Nah, sebab itulah seorang tabib doktor buka klinik di Madinah. Bukalah klinik tabib. Mungkin ditulis Mustasfa Hospital klinik. Mustasfa. Klinik lah tu, hospital. Dia buka beberapa hari, tak ada orang sakit, Zimang. Kalau buka di Cukar ni tau. Cukar ni klinik 24 jam. Klinik mana? Al-Hijrah 1. Ada tak klinik lain? Tak ada. Kalau buka selagi penuh, jangan main. Buka di Madinah beberapa hari, tak ada orang sakit. Marilah jumpa ya Rasulullah. Saya buka lama dah klinik tak ada orang sakit sini. Cuba buka di Kapur Jaya tepi ni. Contoh, penuh orang sakit. Rasulullah kata tutup kedai sekali. Tutup kedai, pergi pusing jalan tengok. Naik motor. Naik motor ADV. Naik motor. Warna merah se, biru, putih se, pusing tengok. Pergi tengok rupanya mereka beribadat. Tak bayar dah nak main gym. Kata main gym ke main dah? Aerobik tau. Aerobik tak ada dah pada Allahu Akbar. Semayang tu dah riadah. Nampak tu. Nak ceritanya sahabat, penduduk Madinah 40 tahun dah tumpu pada ibadat dah. Persiapan. Nabi kata siapa orang yang cerdik? Orang yang cerdik, orang yang bersiap sedia untuk kematian. Nah, tu dia. Bab kematian ni macam-macam. Boni saya ada musyarat. Anak yatim Kemaman. Ada anak yatim piatu. Ayah meninggal, anak meninggal, umur 5 tahun. Dah sakit apa? 5 tahun, kecil manis dah. 5 tahun, ada kecil manis dah. Penyakit lah ni, dak kena usia dah. Dah. Yang penting, kalau sekiranya mati dalam keadaan kanak-kanak sebelum balik syurga. Dah kalau mati tua macam kita ni. Sebab tu Imam Ghazali sebut kita diberi usia yang panjang untuk kita bertaubat di atas dosa-dosa kita. Jangan buang masa. Selalu boleh sunat taubat ni tiap-tiap malam. Kalau boleh buat lepas syak, buat. Rasa boleh bangun ke arah kaupat, sila buat. Solat sunat taubat. Ya Allah, aku semayang sunat taubat di atas dosa-dosa aku. Sebutlah dosa hak mana. Sampai satu masa di atas dosa-dosa hak aku buat, aku dah ingat. Hak selagi ingat, sebutlah. Nah. Dan seterusnya dia kata apa? Nabi SAW mengatakan bahawa adalah nazir. Ulama bahas deh. Ulama bahas ni. Nazir ni, peringatan nazir ni apa dia? Nazir dalam ayat ini adalah disebutnya, ya, ulama pendapat nazir ni maksudnya peringatan ni uban. Rambut putih dah, misa putih dah, janggut putih dah, kening pun putih dah. Peringatan dah tu. Dekat tak sedar lagi, tua dah. Rumah kata pergi, kubur kata mari dah. Nampak? Sebab tu Nabi sebelum Nabi wafat, Nabi minta dua benda Nabi minta daripada Allah Ta'ala. Yang pertama,
jangan dipanjangkan umur umatnya oleh Allah Ta'ala. Kalau Nabi tak minta hak ni, mungkin dalam surah ni ada umur mungkin Haji Imam apa 250. Pak awang kita 300 sebab masuk jambuk tu lebat dah putih. Nampak tu? Kalau Nabi tak minta yang pertama ni, jangan dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala umatnya. Paling tinggi pun sejarah apa? Paling tinggi berapa? 120 tak silap. Dunia tu rekod dunia 120. Tu bokok, panggil apa? Bokok sabuk dah. Nak cerita, kalau Nabi tak minta seperti umat-umat terdahulu. Okey, yang kedua, jangan cepat dipercepatkan tolong bala oleh Allah Ta'ala. Ulama yang terdahulu lawan Allah, ulama terdahulu, umat yang terdahulu lawan Allah Ta'ala jadi apa? Kiradatan khasi'i, jadi beruk. Jadi khinzir, jadi babi. Diturunkan bala lalu oleh Allah Ta'ala. Tu Nabi kata jangan cepat diturunkan bala. Buat jahat setara mana pun. Ada satu video di luar negara, dia ambil Quran, dia cuah minyak, dia bakar, dia hina. Lepas tu dia buat ke mana? Dia ambil minyak, masuk dalam mulut, buat macam biasa, dia tiup di api, hilang, api tu ambil kot mulut, begini, mampu gitu je jawab dia. Hak karikatur Nabi, lukis karikatur Nabi telanjang sedang bersetubuh dengan isteri Nabi, gambar kartun seks, orang kawal gini, tamui orang apa, orang serang, orang katok, akhirnya mari api kok mana Allah Ta'ala atau terbakar bawah. Salman pun ni, bukan Salman Khan, Salman Rushdie daripada Iran tau dulu. Ayatullah Khomeini berkata, bunuh pacung berapa juta, hamba tak ingat tau, 1 juta ke 2 juta dolar. Orang cari, duduk lagi negara Amerika, Eropah ni, balik duduk buat ucapan pun ni, orang pergi ke belakang, orang tikam, rasanya buta selama-lamanya. Orang pergi tikam, orang tak puas hati, balas dendam, bak kafir dah, murtad, halal darah, dibunuh sebab hina Nabi, hina Allah. Okey, umat terdahulu lawan Allah jadi babi, jadi khinzir, turun bala lalu Allah Ta'ala percepatkan. Hari ni buatlah guana Allah Ta'ala nak banyak, sikit-sikit. Kalau umat tu dulu cash lalu, nampak? Kiradatan khasi'i, Bani Israel jadi jadi buruk, jadi babi, nampak? Tapi umat Nabi Muhammad lawan Allah Ta'ala tak jadi babi, tapi gila. Demo sebut lah, tak selu je. Okey, nak tutup hadis Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'zara Allah ila imri'in akharra ajalahu hatta balagha 60 sana. Rawahu al-Bukhari. Qala al-ulama ma'nahu lam yatruk lahu uzran idza amhalahu hadhihi al-maddah. Yuqalu a'zara ar-rajulu idza balagha ghayata fil uzri. Apa maksud hadis? Pertama, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, Allah tidak lagi beri uzur kepada seorang yang ditangguhkan ajalnya sehingga mencapai usia 60 tahun. Apa maksud hadis ni? Allah Ta'ala beri uzur. Apa, sebab apa awak dalam hadis? Saya uzur. Boleh terima lah. Aku dah boleh terima uzurmu. Apa maksud? Allah tidak lagi memberi uzur. Allah Ta'ala tidak memberi uzur
kepada seorang yang ditangguhkan ajalnya. Patut 60 tahun ni mati dah. Patut 90 tahun ni mati dah. Nampak tu? Allah tidak lagi memberi uzur kepada seorang yang ditangguh ajalnya hingga mencapai usia 60 tahun kelebihan. Maksudnya, tengok faham maksud. Menurut para ulama adalah Allah tidak lagi menerima alasan. Tak boleh terima dah alasan. Apa pun, tak boleh terima dah apa-apa alasan pun daripada orang itu yang telah berusia 60 tahun ke atas lebih, kerana dia telah memberikan tempoh hingga pada usia yang panjang dah. Nabi kita pun wafat umur berapa? 63 tahun dah. Panjang dah masa duduk atas dunia. 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 90 tahun, 80 tahun. Muna mandi wak benda. Masih diberi kehidup oleh Allah Ta'ala. Bertaubatlah. Saya suka satu kisah Baba daripada Patani dalam kuliah dia. Tajuk dia apa? Tak pernah sembahyang tapi mati dalam sujud. Al-kisahnya begini. Dalam satu ceramah, kalau kita kata tak pernah sembahyang, nak mati dalam sujud mana? Ada seorang ustaz yang bawa orang ke Mekah. Di Mekah dia bermimpi bawa seorang penduduk kampung dia. Dia khabar ke guru, saya mimpi penduduk kampung saya di ni. Macam mana tuan guru? Bawa dia mari Mekah. Balik-balik ke kampung dia, dia ajak seorang hak dia bermimpi ni. Orang ni tak pernah sembahyang. Haji Mang tak pernah sembahyang. Agak-agak orang tak pernah sembahyang, kalau pergi ajak pergi Mekah nak pergi tak? Ajak pergi Langkawi, ajak pergi Pulau Perhatian, Pulau Pakmuk, Pulau Purong. Purong dekat tu ya. Nah, ajak pergi Mekah. Seorang yang tak pernah sembahyang ajak pergi Mekah, jawab apa? Mula cara lain hamba ada kerja. Ajak Haji Mak, ajak. Ustaz tu kata gini pergi hamba pergi dengan hamba Mekah nak? Tak apa, mula ajak lain gini pergi hamba tanggung. Dengar je cik hamba tanggung, kira boleh Kalau duit sendiri tak boleh dah. Ramai orang takut nak pergi Mekah. Sebab apa? Pernah minum arak, pernah berjudi, pernah zina, pernah buat jahat, takut Allah Ta'ala turun bala situ. Dah taubatan nasuha. Dia tak pernah sembahyang. Ustaz ni ajar dia sembahyang sunat taubat. Ajar sembahyang sunat taubat. Lepas tu ajar dia sembahyang. Beberapa lama bawa dia ke Mekah. Selepas tawaf, sembahyang sunat tawaf. Maksud sembahyang sunat tawaf itu sujud. Mati dalam sujud. Tajuk dia tak pernah sembahyang, mati dalam sujud. Allahu Akbar. Mesti ada sesuatu yang dia buat, yang Allah Ta'ala beri dia mati dalam husnul khatimah. Ustaz ni pelusa kebumikan dia di Mekah. Balik-balik kampung tanya orang ramai. Arwah ni masa duduk kampung memang dia tak sembahyang bang, tapi ada kebaikan yang dia buat. Agak-agak benda. Cuba ayat aku Ustaz. Tiap-tiap hari beri orang makan. Seorang ibu tunggal satu kampung, orang tua uzur, tak ada adik-beradik, tak ada orang lain, tak ada anak, dia duduk seorang. Si arwah takdilah bawa makanan. Allah Ta'ala akhirnya hidupnya dengan hidayah Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut Allah Ta'ala lebih kasih seorang jahil. Bapa bunyi gitu. Allah Ta'ala lebih kasih orang jahil pemurah dari seorang alim yang tai hidung masing, yang kedekut. Rajin pergi surah, rajin pergi sejid, umrah haji, mau, tapi kedekut nak mampu. Orang kedekut ni
Hak paling berat, dia kedekut dengan diri dia sendiri. Haji Mat tahu tak? Kedekut dengan diri dia, perut dia lapar ceruk. Kalau dia makan bising, basa dengan diri dia pun kedekut dengan orang lain. Masa anak bini ingat, suami kita suami yang kedekut dengan isteri berapa? Isteri ngaku depan tu. Suami yang kedekut dengan isteri, rezeki kaak, tahu kaak, payah nak masuk. Jadi suami yang pemurah. Allah, ustaz tak tahan ustaz, isteri saya suka sangat musangking. Hak lain tak ambil, durian lain tak ambil, nak king. Bukan durian mustaking ni, musangking. Beli lah. Contoh, siapa suami yang pemurah, rezeki akan bertambah. Ayah ni dalam surah ni, ayah ni termasuk saya. Ayah yang pemurah dengan anak-anak, rezeki akan bertambah. Sebab itulah Nabi sebut Allah Ta'ala lebih kasih seorang jahil. Dia ni Quran dok anda mana, mayang pun dok reti mana, hukum hakam dok reti, tapi time makan dak ke orang lain dia bayar. Saya ada seorang anak murid di Fikri. Haji Mat kenal kalau sebut nama. Kontraktor. Setiap pagi cerita lama, 20 tahun, 15 tahun yang lalu. Setiap kali pagi Jumaat, saya pergi ke surau, kuliah subuh, kedai makan Baiduri ya. Kebanyakan situ kedai makan. Dadang, bayar dia mau. Dadang kau lain. Hari itu saing dia. Hamba tengok je. Jangan bayar gini. Kalau bayar putus saudara. Kalau bayar putus saudara. Waktu bik dah 50 riyal. Ya kedok sungguh putus sungguh gini. Sipah mula. Nak kata apa? Dia ilmu agama tak hanya dia jahil, tapi seorang pemurah, lebih dikasihi Allah daripada seorang alim yang kedekut. Sebab tu hadis Nabi sebut al-bakhilu, orang yang bakhil, ba'idun minallah, jauh dengan Allah, ba'idun minan nas, jauh dengan manusia, ba'idun minal jannah, jauh dari syurga. Orang yang kedekut jauh dengan ria Allah, jauh dari manusia, jauh daripada syurga. Qaribun, dekat minan nar, dekat neraka. Contoh yang kedua hadis Nabi sebut as-sakhiyu. As-sakhiyu pemurah. Orang yang pemurah, qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan syurga, pemurah. Ba'idun, jauh minan nar, dari api neraka. Pilih nak jadi pemurah ke nak jadi yang kedekut. Contoh, tinggallah yang kedekut, jadi seorang yang pemurah. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita. Allah Ta'ala uji kita nak tengok dia ni ustaz, dia ni cikgu, dia ni korporat, dia ni kohobrak. Dia Allah Ta'ala atau manusia. Betul? Allah Ta'ala atau manusia miskin. Assalamualaikum, aku minta derma. Assalamualaikum, minta derma. Kadang-kadang Allah Ta'ala atau manusia, kadang-kadang Allah Ta'ala hantar malaikat menyerupai manusia. Kadang-kadang Allah Ta'ala menghantar binatang. Kalau restoran jemaah, binatang dari biasa-biasa. Kucing, bewak dia bewak. Jarang bewak mari bapak bersabar. Berat naik atas apa? Duk atas apa? Ji. Oh, Ji. Ji. Ikan kau. Siakak 3 rasa. Bewak kabut kata. Lawak guli bating lah jawab dia. Allah tu. Sebab tu Nabi SAW rahmatan lil alamin. Unta yang dizalimi, mari ke Nabi, ketak duduk depan Nabi, titik air mata ni. Dari kita ada kambing.
Ada kambing mari depan kita. Cik, ada kambing. Rasa bukan kambing, daging kambing. Nampak? Unta mari depan Nabi, nangis. Nabi kata, ni unta siapa ni? Siapa punya unta ni? Beri makan tak? Beri minum tak? Sakit diubati ke tak? Allahu Akbar. Contoh. Tak, rahmatan lillah. Sebab itulah kita sahabat, Nabi Daud sendiri diuji oleh Allah. Nabi Daud ni makan minum duk sejik, orang ramai tolong bagi. Allah Ta'ala nak tegur Nabi Daud sebab duk kerja buat. Allah Ta'ala tak suka hamba dia duk kerja buat. Duk surah, duk sejik ke duk mana, orang atur makanan sebekas kerja buat tak. Allah Ta'ala tegur Nabi Daud. Nabi Daud menyamar keluar daripada rumah. Nabi Daud keluar daripada rumah. Pergi tanya ramai, Daud mana Daud? Okey tak? Daud bagus. Ibadat siang malam. Pergi tanya pula belanu. Bagus Daud. Allah Ta'ala hantar malaikat menyerupai manusia nak tegur Nabi Daud. Nabi Daud pun tanya. Seorang pemuda tak adalah, tapi malaikat. Dia tanya, wahai pemuda, Daud mana? Daud bagus. Siang malam beribadat. Cuma malah kerja. Toh kena suti. Malah kerja. Dengarnya gitu, Nabi Daud balik ke tempat dia, bertaubat minta maaf, ya Allah, kurniakanlah aku satu ilmu untuk aku bekerja. Ilmu dia boleh melembutkan besi. Nabi Daud ni dak ayah katak, dak ayah apa. Macam ke tepung gandum piak lepak gitu, dak ayah ting dak ayah. Sekarang lembut je dia boleh buat. Nak kepih warna, nak buat warna, Allah Ta'ala bagi. Contoh. Maknanya bekerja, tapi kerja yang halalan tayyibah, pekerjaan yang bagus. Kita ni kena tengok anak-anak kita ni kerja hak lagu mana. Nabi pesan dalam hadis, kalau boleh jangan lebatkan anak kerja dengan kehakiman. Takut salah menjatuhkan hukum kepada orang yang tidak melakukan kesalahan, jadi zalim. Ataupun menjadi lawyer, membela kepada orang yang tidak bersalah. Duk bela orang salah. Orang yang tak salah bahan takat. Contoh. Takut. Dan anak-anak pun nak. Sebab itulah chef dalam Aikim pesan. Chef Sabri tak silap. Pesan orang-orang yang jadi chef, yang kerja di 5 star. Nak lembutkan daging, biasa isi apa? Wine. Agak. Cuah sikit agak nak lembut daging. Haram. Tu chef amal. Gaji RM10,000, sanggup jual, bawa kanopi, tambah kerja di hotel yang besar, dibayar gaji yang mahal, tapi dicampur dengan benda-benda yang haram. Macam anak-anak kita. Contoh anak orang ke, jadi pelayan hotel, jaga. Siapa ada anak-anak kenalan, adik-beradik ke, ada anak saudara ke, kerja di hotel, jadi pelayan, pun bahaya. Sebab apa? Pelanggan mari nak makan, nak minum apa? Minum arak. Buka botol arak. Dia tak minum. Sama juga. Jadi pramugara bertiah cari benda lain. Jangan terlibat. Orang nak minum arak, dah tolong buka. Kita tak minum, tapi kita tolong isi. Dapat dosa yang sama. Tolong tengok anak-anak zuriat kita ni supaya tak terlibat benda-benda yang haram. Pesan sama. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal maqbulin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.